jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Astagfirullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan selama-lamanya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah luput, tak pernah lupa di Allah Subhanahu wa taala untuk jemput tuan-tuan datang ke rumahnya. Allah sentiasa buka rumahnya untuk didatangi oleh tetamu-tetamu dia, tinggal lagi datang dengan tak datang saja. Yang ni masa tak datang itu hari sebab ada alasan, yang sekarang tak ada alasan dah, boleh sampai keluar, tinggal lagi nak datang dengan tak datang satu. Yang keduanya belajar ilmu. Bila ada hari ni dah keluarnya surat, tak jawi membenarkan untuk kuliah, termasuk kuliah subuh dan seterusnya lah, mudah-mudahan sampai akhir hayat lah, mudah-mudahan. Cumanya dalam kaedah kita belajar, kita kena cari bukan kebetulan. Ubah nawaitu tu kena ubah. Sambil-sambil nak menunggu sembahyang isyak, kita pun buatlah tazkirah dengan kuliah, bukan. Sambil-sambil bukan. Barang menyambil ni barang orang kata dapat pahala tapi tak sama. Kita datang rumah orang, lalu kebetulan lalu Presiden 15 singgah rumah Datuk Wan. Datuk Wan datang mana? Kebetulan lalu tadi kedai tu tutup, singgah rumah Datuk Wan. Dapat pahala jumpa dengan dia di mall, minumlah take off secara elok. Berbanding dengan kita memang kita nak datang. Kita setiap telefon WhatsApp ke Datuk, saya nak datang rumah Datuk ni, tak payah susah sangat. Durian musaking pun tak apa dah. Contoh dia. Maknanya kita bersungguh nak pergi rumah dia. Bersungguh. Kita WhatsApp lagi, kita telefon lagi. Nak siapa tu? Orang tu gerak dah ni nak pergi. Apa rasa tu rumah apabila kita ni memang bersungguh nak pergi rumah dia? Berbanding dengan kita singgah. Kebetulan lalu singgah. Dalam hati tu rumah, betulan lah, kalau tak betulan tak singgah. Beza. Maka begitu juga dengan belajar ilmu. Macam mana nak jadi ilmu kalau kita hanya sambil menyambil je? Dapat pahala etika, dapat pahala berjumpa kawan-kawan, dapat pahala mendengar ilmu, dapat pahala. Tapi tak sama dengan kesungguhan. Sebab nak dapat ilmu syaratnya mesti bersungguh. Seperti mana yang Syafi'i dah sebut dah kan, lan tanalal ilma illa bisittah. Awal dulu. Kalau ambo main ngajar saya bersebut dah.
Prasyarat Imam Syafi'i kata bagi orang yang nak dapat ilmu kena ada 6 perkara. Maka di antaranya kena bersungguh. Kena sungguh. Ini lah bersungguh ni. Kena tomok, kena sungguh. Tomok ni macam mana? Tomok ilmu. Kita tahu katalah Al-Mana pun ada. Apa ni Rahim pun ada. Lepas tu Nasrul Quran pun ada, Istiqlal pun ada. Kita tahu semua jadual-jadual di Putrajaya. Itu namanya tomok. Ketomokkan untuk ilmu tak salah. Kita tomok nak ilmu tak salah. Tinggal lagi kita tahu semua dah ada mana yang aku perlu. Aku jahil dalam bab fiqh, aku cari untuk guru fiqh. Aku jahil dalam bab hadis, aku cari untuk guru hadis. Kita mencari gitu. Supaya apa yang kita dapat ni dapat sungguh, bukan sambil-sambil ya. Sambil-sambil tak. Yang kita kata sambil boleh pahala tak kata salah tak, tetapi tidaklah bersungguh. Kena bersungguh lah. Ingat ulang balik yang buka balik dalam minda tuan-tuan. Saya suruh buka minda lah, suruh buat buku, bukan tak tulis di buku lah. Buka minda semula hak nu. Hak awal lan tanalal ilma illa bisittatin. Mu tidak akan dapat ilmu kata Imam Syafi'i melainkan 6 cara. Nah cara tu malas buat. Tu kena cari semula pada muka. Kena cari. Jadi homework pula, jadi kerja rumah. Kita sambung sikit malam ni ialah sambungan pada kuliah jemaah upah dah. Tak ada habis. Kalau tak ada habis ni macam kita tidur dengan bini lah, tak ada sempurna malam Jumaat tu. Jadi duk beliak putih mata hari Sabtu tu pening sebab tak selesai malam Jumaat. Jadi kita selesai lah. Pasal ni pendek sangat lah. Ni masa pun lebih kurang. Buat jauh bagi sampai isyak dan 10 minit selepas isyak. Begitu. Lebih kurang lah. Lebih kurang 45 minit ke sejam insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, yang kita sebut itu hari ini ialah di antara amalan-amalan menjauhkan kita daripada azab neraka. Sebab kita tak ke mana dah hidup kita ni tuan-tuan, hidup kita ni tak kira ustaz, tak kira siapa pun, dia akan balik asal kepada kejadian tok nek kita dulu. Tok nek kita orang syurga. Bakonya bako syurga dan bako mati. Bako keturunan daripada syurga dan mati. Mana kita nak balik semula di rumah halaman tok nek kita namanya syurga. Nak sampai sana kena mati. Selagi tak mati tak sampai sana. Kena mati. Syarat untuk pergi ke syurga kena mati dulu. Jadi nak tak nak kita kena mati. Mu besar kau, mu kecil kau, mu kurus kau, mu ada penyakit kau, macam mana sekalipun kita tetap akan menghadapi kematian. Cumanya bila dan di mana, itu sahaja. Jadi dalam keadaan itu kita kena sentiasa berwaspada. Sebab di sana hanya 2 jalan sahaja, sama ada syurga ataupun neraka. Tidak ada tengah-tengah rehat, tak ada. Tu je 2 tempat dia. Jadi nak siapa di sana, nak duduk di syurga, kena buat jalan ke syurga. Inna safinah la yajri 'ala al-yabsi. Pepatah Arab kata sesungguhnya kapal laut itu tidak akan berlayar di daratan. Inna safinah la yajri 'ala al-yabsi. Kapal laut tak akan berlayar di daratan. Dia akan berlayar di lautan. Maka kalau kita nak pergi ke syurga, maka jalannya jalan ke syurga lah. Kalau kita nak buat cah kuih tiaw, kena ada kuih tiaw. Nah, jangan beli mie. Kalau beli mie, orang tak panggil kuih tiaw, orang panggil mie tiaw. Tak jadi. Begitu juga nak pergi ke syurga. Sebab tu kita kena yakin. Hari ni kan khutbah Jumaat mengenai dadah hari ni kan. Mengenai dadah hari ni. Kita rasa kebimbangan dengan dadah dan gejala sosial yang lain. Dengan sugar apa tu? Apa tu? Hak perempuan tu berdaftar sugar. Sugar daddy itu dah main dulu. Baby sugar baby. Apa mudah kan? Budak-budak you tu yang mendaftar diri sebagai sugar baby. Maknanya dia melayan orang tu, dia budak universiti, budak-budak terang-tantang 19, 20. Ada daftar? Tak ada orang daftar. Tak laku dah muka ni. Siapa duk nak dah catuh dia. Maknanya teruk sangat. Bagai duk internet, boring duk saja pun dia daftar. Orang pun melanggar, dapatlah duit dan sebagainya. Allah Akbar. Takut tuan-tuan, kita takut. Sebab duduk dalam rumah, kita pun ada juga anak-anak perempuan kita.
Dia pun duduk dalam bilik, nak keluar tak boleh. Tak apalah, abah daddy keluar dah pergi makan dengan mama. Dia sedang melayar. Waktu kita takut kena bendung. Bukan setakat dadah sahaja. Itu ya sebab statistik kalau kita baca ada 140,000 rakyat Malaysia yang ditangkap, yang disahkan dadah. Yang belum ditangkap, uish, hak terlepas, hak tu hak ada sehingga 2020. Dan yang paling mengecewakan, 80% ialah anak Melayu yang beragama Islam. Betul? Tak tahulah statistik yang dikeluarkan dalam khutbah tadilah. 80% anak Melayu. Allah. Pusat Asranti penuh. Lepas tu buat. Memang kajian itu bagi tahu dah berapa juta beliau dah habis untuk membentera dan sebagainya. Tetapi kalau kita masih lagi perangai bangau, dia kata, itu anak aku, kau apa peduli? Habis. Tak sama dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu, anak perempuan duk kerja Kuala Lumpur, kerja Singapura, balik lalu ke kampung kita akan ambil cakna. Tengok pakai skirt ke dulu kan, pakai sewaji ketat, akan tanya, Mek, muduk di mana? Dia kata, mana tinggal di mana? Ujung ni, anak siapa? Anak siapa ni? Anak pok mak tahu gini-gini. Comelnya pakai sewaji ketat. Perli tu. Lalu rumah kedua tanya pula, anak siapa ni? Cantiknya pakaian kau. Dua rumah. Masuk rumah ketiga, tak ada tanya. Ambil kain baju kurus kekuk. Walaupun hipokrit, tapi orang jiran kita ni cakna. Dia cakna. Jaga tepi kain orang. Ini sunnah Nabi. Ajaran Islam tu kan. Jangan kita kata, jaga tepi kain orang ni tak boleh. Mana boleh? Tuan-tuan nak lawan Nabi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Hei, mana-mana manusia, sesiapa jua, bukan ustaz, bukan majlis agama, bukan pejabat agama, bukan apa, man itu kalimah umum. Sesiapa jua yang melihat ra'a minkum, di kalangan kamu, mungkaran, apa jua benda mungkar, falyughayyiruhu, wajib engkau ubahnya biyadihi, dengan kuasa yang kamu ada. Kalau kita sebagai ketua belah ada kuasa, kita ketua keluarga ada kuasa, siapa jua yang ada kuasa, kerajaan yang memerintah yang ada kuasa, pen ada di tangan dia, yang laku untuk dia tanda tangan. Tidak dibenarkan mengadakan karaoke di kawasan Presiden 15 kerana dia lebih banyak buruk daripada baik. Tidak dibenarkan mendanduk di kawasan ini sebagai contoh, sebab ada kuasa di tanda tangan sahaja, tak ada orang yang berani buat. Itu namanya kuasa. Jaga tepi kain orang, jaga. Islam yang suruh. Kalau kamu tak mampu sebab tengok budak tu sadar sebagainya, kita pun report kepada orang yang lebih berkuasa. Fa bilisanihi, bagi tahu orang, telefon polis. Ni ada nampak benda pelik ni, bawa belak ni. Ada 3 lelaki 3 perempuan. Macam duk berasa, macam duk ikat lengan. Pak cik tak berani nak tegur, takut punah habis motor pak cik. Telefon polis datang, bisa ni kena tegur juga. Kalau tak mampu sangat nak telefon polis, rasa nak telefon tapi telefon tak ada kredit ada tapi bateri mampu, power bank tak bawa, maknanya biqalbihi, masa tu dengan hati becinya, ya Allah tengok maksiat ni. Itu menunjukkan bahawasanya tanggungjawab kepada masyarakat, kena tegur, menegur, ambil cakna, baru selesai masalah dadah, masalah sosial, masalah apa sekalipun, dia boleh selesai. Kalau tidak selesai 100%, dia boleh mengurangkan gejala yang tak sihat dalam masyarakat. Jangan dah terlanjur teruk dah barulah kita nak patah balik. Kalau nasi dah menjadi bubur, tak tahu apa lah, tinggal lagi bubur santan, masukkan ikan jadi bubur lambuk. Itu kalau nasi. Tapi kalau dah habis dalam masyarakat, kalau dah kena dadah, kena ganja, heroin, morfin, ekstasi, Allah Akbar, kita tahulah maka tanggungjawab semua sekali. Itu isi kanu khutbah lah hari ni dengan ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ila akhir ayat. Baik, bila kita nak balik sana,
Disebut itu ialah satu keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yakin, iman dengan penuh keyakinan. Dia begini ya tuan-tuan. Apa benda kita buat ni, kalau kita tidak ada kepercayaan, tak ada keyakinan, tak ada. Benda waxing tak cocok lagi ya. Tapi kerajaan cuba mendatangkan keyakinan kepada ahli masyarakat supaya dia yakin bahawasanya salah satu jalan untuk protektor, pembenteng dia daripada penyakit-penyakit berat seperti COVID ini ialah waxing. Untuk mendatangkan keyakinan. Masuk dalam TV bagi tahu ini, keluarkan fatwa harus digunakan kerana bla 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 bla. Itu sebenarnya salah satu jalan untuk mendatangkan keyakinan. Sebab kita tak terbukti lagi akan kebenaran dia tu. Tak terbukti lagi. Tapi nak mendatangkan keyakinan mesti adanya, buat flyernya, ceramah setiap 9 masa kat TV-nya, ketua-ketua jabatan kena panggil orang-orang di bawahnya bagi tahu ini kelebihan, ini keburukan bla 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 mengenai waxing. Nah, tu kaedah dia. Sebab apa? Untuk mendatangkan keyakinan kita kepada apa yang nak buat. Kenapa? Apa kaitan dia? Ustaz nak sebut. Apa yang Allah sebut, apa yang Allah sebut, apa yang Rasul sebut dah lama lah. Kenapa kita masih lagi ada? Bukan kita hak ada lah. Biasa hak kena marah ni orang surau orang masjid kena marah. Kenapa masih ada lagi orang yang tak semayang? Kenapa masih ada lagi orang yang dedah aurat? Kenapa masih ada lagi orang yang mengumpat? Kenapa masih ada lagi banyak benda? Kenapa? Mu tak yakin dengan Allah Ta'ala, sedangkan janji Allah dah ada dah. Dah sebut dah. Rasulullah dah bagi tahu dah. Sedangkan benda yang tak tahu kau boleh percaya, benda yang memang yakin, wajib diyakini daripada Quran dan juga hadis, kenapa kita biarkan? Kelebihan siapa membaca Al-Muluk setiap hari, maka dia tidak akan diazab dalam kubur. Diringankan azab kuburnya. Hadis sahih. Siapa yang membaca 10 kali qul huwallah, Allah bina satu mahligai untuknya dalam syurga. Hadis sahih. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari, Allah ampun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis sahih. Banyak lagi lah. Tapi nak ceritanya ialah keyakinan. Yakin kau tak yakin, itu sahaja. Percaya sebut dengan mulut ya. Tapi yakin mari sini. Sebab tu disebutnya iqrar bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa a'malun bil jawarih. Sebut dengan lidah, datangkan dengan hati, baru beramal dengan anggota. Kenapa satu busuk yang besar, pokok kayu besar kita kata ada hantu? Siapa yang bawa cerita hantu tu? Pokok besar ada busuk di bawah, pokok jejawi kan, macam lensui kita kata. Lalu kau tu kerah, kawasan ni kerah, perih motor pum melanggar, kata dah kerah. Memanglah kau pejam mata kat situ, memang langgar. Cuba berhenti. Arwah ayah saya kata kalau merasa takut berdiri bulu roma lalu satu tempat, berhenti. Saya duduk kampung nak pergi bandar, hantar kau malam bulan puasa nak kayu basikal, nak pergi hantar kuih kat kakak di bandar, kayu basikal kek. Kawasan tu orang kata kerah. Ada jambatan kecil satu, tepi tu ada pokok mengkuai, ada anak air belai keleng pergi ke sungai. Siapa situ memang banyaklah orang jatuh, jambatan keleng jatuh. Air tak dalam, air bagai lutut je tapi jatuh dalam macam gaung. Siapa situ mu kena berhenti, kayu tu kan berhenti, berdiri bulung, habis segala romo berdiri. Punyalah takut, ya Allah, Yesus berdiri buat apa? Siapa hilang takut, hilang berdiri tu baru kayu basikal. Kena buat pergi. Bunyi macam-macam. Orang tabur pasir bunyi, macam-macam bunyi. Kita sebab dah disaikokan oleh orang kampung, situ ada hantu. Ada hantu kopek lanjut. Kenal? Datuk Seri tahu kopek lanjut. Haji Ma'in kenal hantu kopek lanjut. Saya kata sama dah, hantu kopek lanjut jangan takut, hantu sudah tua. Ada orang tak faham, kata ustaz, kopek lanjut tu apa? Pergi sebelah kata saya nak terjemuh payah kopek ni. Hanya orang kata tu, dah ustaz, orang lain duk gelak belakang kopek lanjut, saya tak faham.
Dah. Datuk Gah pun tak tahu. Kopek lanjut tu dia senyum je lah. Kopek lanjut. Adapun kopek itu payudara. Alamak dia kata payudara. Iyalah. Kau dah barang tu lanjut tua dah lah. Kalau dia gigit pun gigit ke gusi. Geli je lah. Muka takut buat apa? Saya dah ingat orang tua saya beritahu tu. Saya berkata memang tak berlaku apa-apa. Takut tu rasa takut lah sebab kita dimomokkan. Sebenarnya bagi jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu yang sebenarnya Jadi nak cerita ni keyakinan. Kenapa kita rasa takut situ? Menyebabkan bulu kita berdiri, kita kayu posika tekan minyak kata berdesuk. Sebab apa? Sebab mari daripada hati ni kita yakin bahawa situ ada hatu. Hatu pula huduh. Tak ada hatu comel. Sebuah hatu huduh semua. Tak ada cara yang kata hatu yang comel. Tak ada. Hatu huduh. Bila kata hatu huduh, kita rasa takut. Kita bila rasa takut kita pecuk sederah-derah sekuat-kuatnya. Berlakulah kemalangan, kerak kemalangan kawasan itu. Maka kajian pembuang gambar tengkorak ditukar kepada kawasan kerak kemalangan. Sebab bila tengok tengkorak orang takut. Lagi korak sang berdebum masuk parit pula. Itu sebab dia tukar kawasan kerak kemalangan. Jadi dia nak ceritanya ialah keyakinan tu. Jadi kita nak tak nak biar kita yakin dengan ayat-ayat Allah. Kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Baik, yang sambung yang lepas bila Nabi kata ala ukhbirukum biman yuharramu ala nar au man taharrama alaihi nar. Kullu apa ni layyinin hayyinin sahlin qarib. Yang baru ni maksudnya orang yang diharamkan api neraka kata mereka, kata Nabi ialah kullu hayyinin layyinin qaribun sahal. Layyin orang hayyinun tenang, tidak sebut pun ni. Layyin lembut kata-kata dia. Bukan cuma lembut. Kata-kata dia tu kata bukannya jenis hawau. Bukanlah habau satu lagi. Wow lebih kurang lah. Tapi itu dah jadi bahasa tradisi Melaka. Macam bahasa beruk di Kelantan lah. Jadi tuan-tuan tak boleh terasa hati. Kalau dengar orang Kelantan kata menatai beruk, memang dia standard dia macam tu. Sebab beruk dengan tuan dia begitu akrab. Mana orang yang boleh bergurau menatai beruk ni maknanya seperti tuan dan beruknya orang panggil. Dia macam Melaka lah, lahabau bunyi kasar kan. Abu Lahab makan kerbau, lahabau. Celabai, cili, cabai, celabai. Wallahu alam betul ataupun tidak. Maksud perkataan dia tu layyin, nak ajak orang tu layyin dengan lemah lembut, bukan dengan kasar. Bagaimana Nabi bermuamalat dengan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masing macam mana makanan Aisyah, ialah budak kan. Aisyah ni kan budak, masak pun tak pandai sangat. Jadi masakan wak sup masin. Bila masin tu nak tegur macam mana nak tegur? Panggil darling ya Humaira, mai kejap, lama tak makan sama-sama, duduk makan sama-sama. Rasalah sup ni. Puk makan tercekik, Aisyah terkejut. Masih minta maaf ya Rasul, minta maaf tak sengaja, tak ada masukkan garam. Tak pernah lagi nak marah nak apa. Kalau kita tak marah pun cuma kita katalah lori garam terbalik depan rumah tu je. Marah tak. Ni lori garam terbalik ah. Bahasa pedih. Semenjak aku kahwin dengan 30 tahun, tak pernah lagi kau buat cukup. Masih kalau suruh aku darah tinggi cepat mati nak berlaki lain. Ayat sedap kata menyupah. Balahannya sekali tu je lah. Itu tidak layyin. Kalau tidak layyin, lawan dia tu. Patut layyin, jalan-jalan ke syurga, hindarkan daripada api neraka. Kalau kamu kerah, maksudnya kamu perangai seperti kamu perangai orang neraka. Yang ketiganya ialah hayyinun layyinun qaribun. Qarib ni ialah dekat. Qarib, mudah untuk didampingi. Dekat, qarib, dekat. Apa benda tanya, "Tok ni gini." Tidak kata, buat ikut mu lah. Contoh, kasar kan bunyi. Maksudnya qarib, mudah untuk didampingi, didekati. Sahal,
Maksudnya sahal dengan korek tu hampir sama. Sahal ni mudah. Dalam apa-apa urusan dia memudahkan orang, bukan memayahkan orang. Jadi saya semaya di An-Najah tadi. Kita buat macam ni tak? Di luar pun kita buat sejadah macam ni. Ada mari lambat-lambat kan dia lorong straight tu, lagi tung 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 ke depan pun dia capak sebelah. Maksudnya dia duduk sebelah tu pula tempat yang diharamkan duduk tu, tempat yang diharamkan yang dibuat aturan taruh tu, dia rebus sejadah dia depan buat dia. AJK pegang tak lekat. Lagi semayang. Allah, buat apa? Dan Allah dah takkan nak ganggu orang semayang dah. Mana tak faham. Kita bagi sampai di luar nak semayang dah tu, semayang atas jalan tar lah, panas. Terus pergi ke depan duduk celah tu. Buat takdirnya penguat kuasa datang. Kita bukan takut kepada manusia, tuan-tuan, tidak. Oleh kerana pada masa ini, pada masa ni je, bukan masa lain, masa ni kena faham lah. Kau dah mari lambat, kau tu pasal duduk belakang lah. Kau duduk luar daripada surah, duduk luar lah. Dan orang dalam kena faham. Saya di Putrajaya ada sekali masalah buka pintu bila sembahyang Jumaat. Sembahyang di dalam ikon, belakang tu tutup. Bila sembahyang Jumaat, kau yang asah mazhab Syafi'i, dia kena ada laluan untuk sampai kepada saf yang terakhir. Nampak gerakan suara mic tidak menjadi nas yang kuat untuk kata mensahkan sembahyang, kena buka. Kena ada laluan. Saya pun buka, saya duduk luar, saya mari lambat saya buka. Dia pun tutup. Saya pun buka, dia pun tutup. Aircon. Rumah aku ada 4 butir aircon. Geram rasa, tapi takut jadi kasar pula dah. Kita pun aduh, biar dia takbir dululah. Apa dia takbir, kita pun buka balik. Mana dia tak faham. Masa kita kuliah dia tak ada. Maknanya mari lambat terpaksa duduk atas jalan, kata contoh duduk di luar. Pagar kena buka. Kalau tak buka pun sekurang-kurangnya ialah jangan dikunci. Ada pahaman dalam mazhab kita muqabil asah, yang lawan daripada yang asah tadi, selagi dia tidak berkunci di paku, maka masih lagi sah. Tidak berpaku ataupun di lock, jangan lock. Kalau tutup selit, jangan lock kunci. Itu pun masih boleh diterima lagi. Tapi kalau lock kunci, tak boleh. Sebab dia nak masuk ke dalam, kalau Tok Imam semua orang lain batal, Tok Imam pun batal, dia nak ganti tak boleh. Dia nampak Tok Imam, tapi tengok Tok Imam tak cicak ada besar penumbuk atas kepala. Orang lain semua lah batal semua. Dia nak ganti Tok Imam tak boleh sebab dia sangkut di pagar. Itu sebab alasan dia. Itu sebenar. Jadi yang ada di luar kita kena buka. Dia mari lambat-lambat lah. Jangan ambil sedadah mari duduk depan celah tu. Memang kosong. Dia nampak kosong, dia mari duduk depan tu. AJK bagi tahu kat saya, kata tak apalah, nantilah kuliah lain kali kita bagi tahu. Masalah bila kuliah dia tak datang. Dia pula buat tu minggu depan. Dia kata beres dia kata. Aku mari lambat, aku duduk depan dia kata. Aduh, ada pencelah tu kawasan haram tu. Tu kawasan haram. Semaya dia sah, tapi hukum dia berdosa. Semaya sah, hukum berdosa. Macam ni tak apalah ramai dah dibenarkan. Masa musim 40 orang, musim 30 orang tu, siapa yang datang sembahyang Jumaat selepas daripada kebenaran 40 orang, orang ke 41, sembahyang dia sah mengikut jumhur. Sembahyang sah tetapi berdosa. Sembahyang sah tapi berdosa. Kau lemah pula katanya sembahyang langsung tak sah sebab tidak dibenarkan oleh sultan. Sultan kata 40 orang aja. Yang kata-kata jadi 41 pasal apa? Siapa macam tu sekali kuasanya sultan. Isyak pukul 8.40 lah. Jadi sahlu ni mudah. Jadi mudah. Kita AJK buat mudah dah. Contoh dia, jangan permudah-mudahkan lagi. Kesian nak berjawab nanti kalau berlaku. Bukan kita takut pada manusia, tapi buat sementara ni. Buat sementara ikutlah dulu. Pasal di luar lah. Kalau kata mari-mari memang tak muat, atas jalan raya pun dah penuh ke, terpaksa balik sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur nak buat macam mana? Usahakanlah macam di Mekah lah, pergi awal. Gitu kaedah dia. Ada sampai pergi pukul 12 pun ada kan. Nak sembahyang sebab nak sembahyang juga. Alhamdulillah, itu maknanya usaha yang dia buat. Baik. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka? Man barrat qadamahu fi sabilillah harramallahu 'alan nar. Siapa yang berdebu kakinya dalam jalan Allah, maka Allah mengharamkan dirinya dari neraka. Hadis sahihul Bukhari.
Siapa yang mendebukan kakinya fi sabilillah, termasuk juga penuntut ilmu fi sabilillah. Berdebu ini dinisbahkan kepada susahnya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki dengan debu. Maka tuan-tuan yang pakai selipar, pakai kasut, naik motor, naik kereta, begitu juga balasan pahalanya. Cuma dulu macam susah pun dia akan usaha juga untuk bersemayang berjemaah, sehingga Nabi ihriku buyutahum, bakarlah rumah-rumah mereka yang tidak datang semayang jemaah. Nabi suruh bakar rumah orang yang tak semayang jemaah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak suruh bakar rumah orang yang tak semayang jemaah, tapi dia suruh bakar orang yang tak bayar zakat. Maka orang yang pertama melakukan bid'ah dalam Islam ini ialah Sayyidina Abu Bakar ahli syurga. Sayyidina Abu Bakar buat bid'ah. Kalaulah semua bid'ah itu sesat dan neraka, maka orang-orang yang mentabdik ini menyatakan seolah-olah secara tak langsung Sayyidina Abu Bakar ahli neraka. Sebab tu bukan semua bid'ah itu sesat ke neraka. Jangan diikut puak-puak Wahab ya. Semua tak boleh, yang tu tak boleh, jangan tuan-tuan. Sebab orang yang buat bid'ah ni, Sayyidina Uthman pernah buat, Sayyidina Abu Bakar pernah buat, Sayyidina Umar pernah buat, Sayyidina Ali pun pernah buat bid'ah, dan banyak lagi sahabat-sahabat lain yang buat bid'ah. Sebab bid'ah itu ada baik dia. Sebab ada baik dia. Fastabiqul khairat, berlumbalah kamu dalam nak buat benda yang baik. Jadi sama ada Nabi SAW masih hidup ataupun telah wafat, kebaikan tetap akan ada. Daripada masa ke semasa tetap akan ada kebaikan dia. InsyaAllah. Okay, kita bagi laluan azan dulu. Sebab doa di antara azan dan iqamah itu di antara doa-doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya. Baik, kita sama 10 minit lebih kurang waktu untuk solat sunat.
Jadi siapa yang mendebukan kakinya untuk jalan Allah, Allah haramkan dia daripada neraka. Mendebukan maksudnya memenatkan kaki dia untuk fi sabilillah, untuk jalan Allah, maka diharamkan api neraka. Mana kita kena usaha dengan sebaik-baik usaha untuk sentiasa sibuk dengan jalan Allah. Banyak jalan Allah, bukan perang saja lah, bukan berperang saja jalan Allah ni. Banyak lagi. Menuntut ilmu juga jalan Allah, bantu orang-orang yang fisabilillah untuk menuntut ilmu juga jalan Allah. Kita memenatkan kaki kita dengan pergi bekerja, dapat duit sikit kita infak di situ sebagai fisabilillah, maka Allah haramkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya keempat, haramallahu 'alan nar an ta'kula asaras sujud. Hadis muttafaq alaih, maksudnya hadis itu hadis sepakat Bukhari dan juga Muslim akan kesahihan dia. Haramallahu 'alan nar an ta'kula asaras sujud. Allah mengharamkan api neraka memakan kesan daripada sujud. Kesan daripada sujud ni bukan dai hitam ni. Oh pernah. Hak jenis hak hitam ni sebulan saya duduk Mesir, dia nak suruh hitam dai dia. Sebulan bulan Ramadan dia sujud, ni cara dia kalau nak suruh hitam ni, teknik menghitamkan dai suruh nampak lebah. Ni kapet ni, sejadah ni dai, tarik sikit, tolak mula-mula terjung tu, tolak ke depan. Tolak sikit, bila tu tarik, krik, dia pedih. Bila dia pedih, lama-lama dia akan bercala. Dia cala, dia akan luka sikit, ada kuping. Kuping tu dia akan jadi hitam. Hitam tu nampak aling lah kan. Lebih-lebih lagi kalau kecil manis, lagi cepat hitam. Maknanya orang tak ada kecil manis payah hitam. Oh, seksa. Bukan itu maksudnya. Maksud asaris sujud yang diharamkan oleh Allah ini ialah kesan daripada banyaknya sujud. Kesan daripada banyaknya sujud. Sama ada dia jadi hitam, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi orang Arab nak suruh nampak alim, dia tarik. Cuk, cerek. Cuk, cerek. Tengok luka sini. Alim betul sebulan bulan Ramadan. Hitam dai. Bukan itu. Maksudnya, kesan daripada sujud yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang nilai dia. Kita sujud, sama ada Allah terima ke Allah tak terima, kita tak tahu sujud kita, tapi banyaknya bersujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila banyak sujud, maka Allah akan haramkan kesan daripada sujud. Kesan sujud ni ialah dahi, dua telapak tangan, dua kepala lutut, dua ibu jari kaki. Mana semua tu kesan sujud. Kalau nak suruh nampak kesan banyak, duk menerak. Sebab tu kita tak bangun tahajud, sebab kesan dia banyak duk menerak serang. Lepas subuh bunyi azan baru mari. Oh, asaris sujud satu badan. Hitam habis. Tak jadi. Asaris sujud maksudnya kesan daripada sujud yang banyak, sama ada hitam atau tak hitam itu terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, disebut dalam hadis Ibnu Majah, man razaqahun indal mautihi lam tamassahun nar. Man razaqahunna, siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucap la ilaha illallah di akhir hidupnya, lam tamassahun nar, dia tidak akan dihinggapi api neraka. Untunglah macam tu, memang beruntung. Contoh, orang non muslim, orang non-Muslim, dia tak pernah Islam, dia buat jahat je dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia insaf. Dia insaf lalu mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Habis saja mengucap, pung jatuh, mati. Syurga dia. Walaupun bergunung dosa dia sebelum ni, tapi oleh kerana dia mengiktiraf Allah sebagai Allah dengan hati yang bersih, betul-betul tulus kepada Allah Ta'ala, maka Allah balas dia dengan syurga. Kerana insaf dia tinggal semua tu, kotek dia, jazim, buang semua kejahatan lama, dia mengiktiraf Allah, maka balasan syurga. Maka apatah lagi kita yang pernah mukmin, yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma sekali-sekala dan banyak kala lah kita dah buat dosa. Kalau Allah rezekikan kita, sebab tu minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, akhirkanlah hidup aku bi husnil khatimah,
ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. Penyudah yang baik, ini penyudah yang baik. Minta Allah akhirkan hidup kita dengan penyudah yang baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka diharamkan jasadnya daripada dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tara a'yunahumun nar. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan disambar mata-mata mereka oleh api neraka Allah. Yang pertama, ainun ghadad an maharimillah. Mata yang ditutup daripada nak tengok benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga malam untuk jaga persempadanan negara. Ataupun jaga orang ramai rela ke, pasukan keselamatan ke, rukun tetangga ke, polis, askar ke, maritim di laut ke, di mana ke sahaja, dia jaga untuk keselamatan orang fi sabilillah. Kenapa rela masuk juga? Kenapa rukun tetangga masuk juga? Dia jaga keselamatan. Kita duduk di rumah bangkit pukul 2, 3 pagi. Aman, kita ibadat. Senang kita tunduk sujud kepada Allah kerana ada orang jaga rukun tetangga ada. Rela ada. Pasukan keselamatan ada. Darat, laut dan udara, polis sedang meronda semua sekali. Mereka ini berjaga malam. Kita senang buat ibadat. Maka munasabahlah mereka tidak akan dihinggap oleh api neraka. Kita yang berjaga malam pun tidak akan dihinggap oleh api neraka sebab kita ainun bakat min khasyatillah. Sebab kita menangis kerana takut kepada Allah. Dia berjaga malam, keselamatan kita. Dia juga tidak dijilat oleh api neraka, kita juga tidak dijilat oleh api neraka. Bangun pagi esok tak menasabah lagi nak buat maksiat sebab malam tadi dah menangis dah. Takkan nak tengok benda yang diharamkan oleh Allah, rugi. Malam tadi bangun pukul 3, tidur kejap pukul 5.30, bangkit semula untuk sembahyang subuh berjemaah, tiba-tiba senang-senang mata kita masa jogging naik basikal tengok maksiat, rugi. Rugi sangat-sangat. Saya pernah cerita dulu, saya pergi ke bulan puasa, pergi Masjid Besi, Masjid Putra. Nak pergi kuliah Zuhur bulan Ramadan di JPM masa tu. Saya ingat lagi. Turun kereta, pergi masuk itu. Bertemu dengan dua grup daripada Korea ke China, tak tahu. Kita masuk pergi Quran, iktikaf apa. Bila keluar tu dah pahala ke banyak dah. Dah baca Quran ni kira okey dah lah. Orang tak ramai kita dah rasa khusyuk ikhlas ni. Nak pergi kuliah pula dapat pahala, dapat duit pula. Tak, dua-dua dapat dunia akhirat. Sebelum naik kereta ni lalu daripada masjid nak pergi keluar. Demo tu 2 buah bah masuk. Dengan pakaian dia faham-faham saja sebelum dia pergi pakai jubah tu kan. Dia tu membah gedik. Mari macam-macam spicy, ada original, ada poho ayam. Poho ayam muda, Haji Main. Poho muda. Ting, pakai seluar pendek. Tengok tak tengok. Tunduk sekejap, lenggok ada lagi. Tunduk, lenggok ada lagi. Lenggok terus. Alah-alah, aku kata, tadi baru baca Quran, habis pahala Quran. Agak pahala kuliah pula Itu maksudnya ghadad an maharimillah. Mata yang ditutup daripada nak lihat benda yang diharamkan oleh Allah. Di atas dunia kita tutup mata sebab ni haram, Allah kata. Kita yakin ni haram dan balasannya baik. Iaitu balasan api ni tidak akan makan mata kita sebab kita tahan mata. Memang semua orang nak. Tak ada orang yang tak nak tengok benda-benda yang macam tu. Bohong kalau kata, aku tak tengok benda-benda macam tu. Tak sedap bohong lah. Tengok. Kalau hak sekeban besar bakul durian ni pun tengok. Hak pakai kepiah, pakai sokok lagi Alah, tak sedap, tak sedap warak lah. Atau gas pun lebih kurang aku juga pun. Berahi juga tengok. Contoh mudah. Jangan lari lah tu. Contohnya begitu. Ghadad an maharimillah, ditutup daripada tengok yang diharamkan atas dunia, Allah haramkan di akhirat nanti. Tak akan dibakar oleh api neraka. Mata yang jaga malam sebab kamu mengantuk, kamu tahan juga jaga sebab takut negara diceroboh musuh, maka balasan di akhirat nanti.
Begitu juga matanya menangis kepada Allah SWT tengah-tengah malam. Oh, tidur menangis, ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah, masyarakat aku ni haru biru dah sekarang, ya Allah. Macam mana negara sekarang, ya Allah. Ada je orang nak caketing, kerajaan yang merentah sekarang tak ada pilihan raya sebenar, ya Allah. Kita kena menangis kepada Allah Ta'ala, kena minta dengan dia. Nah, orang duk sibuk ni Covid, atau pula sibuk caketing. Istihad darurat bawa ke mahkamah pula. Aku tak faham. Kut dia. Tak, kut dia bahni mati jugalah. Apa betul ke syurga, hak salah ke neraka. Kerja kita menyampai ya. Kut demo setuju, tak setuju sudah. Tu kaedah dia. Orang dah jatuh dah dalam keadaan macam sekarang ni, tak payahlah lagi, tak payah. Sabar dululah. Tak kira tuan-tuan belah mana, tak kira. Tapi sekarang ni kita nak boleh duduk dalam keadaan sekarang buat sementara ni, tunggulah yang sebenar. Jangan nak buat huru-hara haru biru lagi. Dalam keadaan sekarang pun ekonomi tak apa nak stabil, baru nak stabil sikit buat huru-hara haru biru. Demo ada duit belaka, dah no, milioner belaka no. Kita ni marahil ni, Kepulauan Sardin kita ni. Kita Kepulauan Sardin je. Tahulah orang lain, saya lah ceritanya. Orang lain kalau senang tak apalah senang. Kalau susah lagi susah. Sekarang baru nak stabil tu, biar dia stabil dulu. Tunggu pilihan raya sebenar setahun ke 2 tahun, Allahu'alam, terserahlah. Ketika tu pilihlah yang sebenarnya. Pilih yang sebenar yang dapat memerintah dengan sebaik-baiknya. Tu kaedah dia. Kaedah dah buat macam tu, kena ikutlah kaedah sebab kita ikut atas dunia kan. Kalau dia demokrasi berparlimen, kena ikutlah. Tak usah nak buat apa huru-hara dan sebagainya. Akhir sekali tuan-tuan akhir sekali di antara perkara yang diharamkan, yang kita buat yang diharamkan api nerakanya ialah la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal walad fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Seorang muslim yang meninggal dunia, 3 orang anaknya, maka disentuh oleh api neraka, maka tidak ada baginya kecuali sambil lalu sahaja. Maksudnya siapa yang sabar dengan kematian anak-anak mereka, tidak akan disambar oleh api neraka melainkan lalu sahaja. Maksudnya dia tidak akan dibakar oleh api neraka. Kalau lalu dengan dosa dia pun lalu sahaja, sebab dia sabar masa hidup atas dunia itu, kerana Allah telah uji dia dengan ujian yang berat, iaitu 3 orang anak dia meninggal. Ini sebenarnya ialah motivasi ataupun psikologi kepada orang yang meninggal. Sebab ada satu kes seorang perempuan tua yang meninggal cucu dia, lalu diberitahu kepada Nabi SAW, lalu Nabi datang ziarah. Nabi kata, sabarlah, isbiri, sabarlah, sabar. Perempuan tu kata, sabar, bukan cucumu, sabar. Kalau cucumu, cucu kan saya daripada anak dah. Sebab cucu bukan kita boleh buat-buat, cucu. Sebab cucu anak kepada anak kita jadi cucu. Kalau anak kita lain, ni cucu, memang sayang lain cucu dia. Bolehlah dia tak kenal Rasulullah. Rasulullah terasa hati. Rasulullah balik. Lalu sahabat pergi ke rumah makcik tu. Hei makcik, mu kenal tak siapa tadi? Tak tahu? Sedap kata orang suruh sabar. Sabar apa, cucu aku mati, bukan cucu dia. Itu Rasulullah. Orang Badui tak kenal Rasulullah. Dia cari Rasulullah, dia kejar Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta maaf sebab aku tak kenal mu. Nabi kata, as-sabru 'inda sadamatil ula. Ingat, sabar ini ialah ketika peristiwa yang pertama itu berlaku. Itu sabar yang sebenar. Maksudnya kita bam, orang langgar kata kita, tak, kita tahan sabar. Masa tu juga, itu maksudnya sabar. Sabar yang diberi pahala yang besar, itu dia. Bukan sabar selepas orang lain mari pegang dan orang mari bayar, dia baru sabar. Kata kita kena langgar kemek, apa bayar 3,000. Sabar. 3,000 sabar. Kalau kita tak bagi, memang penumbuk. Sebab tu as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu ketika rempuhan yang pertama. Sadam ni maksudnya rempuhan yang pertama. Pak. Seterusnya. Kalau boleh tahan masa tu, engkau lah orang yang paling hebat. Jadi siapa yang kematian anak dia, 3 orang, maksudnya ramai, maka dia sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadiahnya Allah haramkan dia daripada disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Sekadar tu dulu. Dia ada 10 semua sekali, saya ringkaskan jadi 8 dan jadi 7. Sebab dia ada hadis yang sama, di antara, bukan semua sekalian, di antara amalan perbuatan yang menghindarkan, menjauhkan kita daripada sengsara neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita berada pada bulan Rejab ini,
Walaupun ada dakwah-dakwaan, tak ada puasa khusyuk, tak ada sembahyang sunat khusyuk bulan Rajab, memang tak ada. Tetapi Nabi SAW melipat kali gandakan sembahyangnya, sunat banyaknya, kemudian puasa sunatnya banyak, sedekahnya banyak, bermula pada bulan Rajab, Syaban, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Bukan tak ada, tapi dilipat kali gandakan. Sebab itu bila datang saja Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Siapa macam tu sekali, kerana ada keberkatan dia pada bulan Ramadan, Sya'ban dan juga bulan Rajab bermula ni. Wallahu alam. Sekadar tu dulu tuan-tuan. Kadang nak tanya ke? Satu soalan setengah jam saya jawab. Kalau dua soalan sejam. Jadi kalau lambat bukan salah saya. Kalau Jawi mari tanya pun tuan-tuan yang bertanya. Berani tanya? Tak berani ya. Kata dah. Tak berani tanya tu. Satu soalan setengah jam, tak bercara. Tak ada tak ditanya. Semula dah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.